A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey murid-murid, Ustazah harap murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat dan ceria. Okey, hari ini kita akan belajar tentang sirah, iaitu kita akan belajar tentang perkara yang baru, tentang tajuk yang baru. Berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita tadah tangan untuk baca belajar. Okey, semua tadah tangan. Okey, Ustazah akan bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak semua ada kawan tak? Mesti ada kawan kan? Okey, setiap orang mesti ada kawan. Masa kalau dulu dekat sekolah, Ustazah nampak kalau contoh Hasif kawan dengan Ashraf. Contoh. Kalau Dua Hazim, Ustazah nampak putera berkawan dengan Farouk. Contoh. Itu kawan kan, kawan awak dekat sekolah. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat, ada kawannya. Jadi kita hari ni kita nak belajar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, adakah murid-murid sudah bersedia? Okey, kalau murid-murid sudah bersedia, jom kita mulakan. Kita akan belajar hari ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sejati. Nabi Muhammad, sahabat yang sejati. Hari ini saya akan terangkan tentang yang pertama ialah iaitu apa yang mesti awak capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat maksud sahabat Nabi Muhammad. Murid-murid dapat menerangkan maksud sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan contoh-contoh sahabat dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan juga hamba. Okey. Kita akan tengok siapakah sahabat-sahabat Nabi yang dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak dan juga hamba. Okey. Awak boleh buka buku teks muka surat 109. Buku teks muka surat 109. Jom kita baca sama-sama. Hari ini saya akan bercerita sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, kamu maksud sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baginda serta mati di dalam Islam. Awak tengok ni, ada kawan awak dalam buku ni tengah bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi tanyalah apa maksud sahabat. Okey, ini ialah maksud sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu Ustazah lupa nak bagi tahu, setiap kali bila Ustazah sebut ataupun orang lain sebut tentang nama Nabi Muhammad, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena selawat. Sebab apa? Sebab kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini ialah maksud Nabi Muhammad. Ustazah dah gariskan. Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia beriman dengan baginda serta mati
mati di dalam Islam. Ingat, kalau sahabat Nabi Muhammad ni dia mesti kena berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian dia beriman, kemudian dia mati. Dia mati dalam keadaan Islam. Ingat, 3 perkara yang penting. Okay, Ustaz harap awak dapat ingat. Okay, seterusnya kita sahabat Nabi. Kita akan tengok sahabat Nabi. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 110. Buku teks muka surat 110. Okey. Kita akan tengok yang pertama, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan lelaki. Ini contoh. Sebenarnya ramai je kawan-kawan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan lelaki. Tapi kita ambil contoh, satu contoh saja, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tak pernah dengar kan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dah dengar kan? Okey. Kenapa dengan Abu Bakar As-Siddiq ni? Okey. As-Siddiq ni, kalau zaman Nabi, dia seorang yang kaya. Dia seorang yang usahawan lah. Okey. Gelaran As-Siddiq, dia As-Siddiq ni maksudnya benar. Siddiq ni maksudnya benar. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelaran As-Siddiq? Kerana sentiasa membenarkan apa yang Nabi sebut. Sentiasa membenarkan apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut, Abu Bakar kata ya. Dia percaya. Macam tu. Lepas tu lah digelar As-Siddiq, maksudnya membenarkan. Okey, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ni ialah sahabat terawal memeluk Islam. Masa Nabi mula-mula menyampaikan wahyu, menyebarkan dakwah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni ialah orang yang pertama memeluk Islam. Okey. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ni juga ialah penaman Nabi ketika berhijrah. Kerana ada kan lagu yang kita dengar tu, dari berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu. Peristiwa Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni yang menemani Nabi, yang teman Nabi untuk sampai ke Madinah. Okey, seterusnya khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas Nabi Muhammad wafat ataupun meninggal, jadi Abu Bakar As-Siddiq ni menggantikan tempat Nabi. Memerintah orang Islam. Pemerintahan tu ataupun ketua bangsa tu kita panggilnya sebagai selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Pada tahun 13 Hijrah Abu Bakar telah meninggal dunia. Kalau awak tanya bila 13 Hijrah ni, awak tengok kalender kita. Sekarang berapa hijrah dah kalender kita? Awak semua berteka tak berapa hijrah? Meninggal dunia pada 13 Hijrah. Sekarang kita berada di tahun 1443 Hijrah. Maksudnya dah 1000 lebih tahun yang 1000 lebih tahun hijrah yang lalu Abu Bakar telah meninggal. Okey, murid-murid, ingat Abu Bakar As-Siddiq ialah antara sahabat dalam kalangan lelaki. Seterusnya kita tengok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan hamba. Hamba ni apa? Hamba ni maksudnya kalau sekarang kita panggil dia orang suruhan, orang suruhan. Tapi kalau dulu zaman-zaman Nabi Muhammad dulu, zaman-zaman belum Islam dulu, hamba ni sangat teruk dikerjakan. Maksudnya hamba ni kalau nak jadi orang yang
merdeka, nak bebas daripada hamba ni dia kena bayar. Macam tu maksudnya. Hamba ni pada zaman dahulu sangat teruk. Macam tu. Hamba ni maksudnya kalau seseorang tu dia akan, kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam, hamba ni kalau orang nak tahu macam mana dia jual hamba ni, dia jual dekat pasar, dia jual di lelong-lelong macam tu. Jadi orang yang datang tu, orang tengok kata akan beli dengan harga yang ditawarkan. Itu hamba. Jadi bila dapat hamba tu, dia buatlah macam disuruh buat macam orang gaji. Tapi zaman sekarang kita tak ada hamba. Zaman sekarang tak ada hamba. Hamba zaman sekarang tiada. Dan kalau kata orang gaji tu hamba, bukan. Orang gaji tu lain. Orang gaji tu kita bayar gaji. Tapi kalau hamba ni lagi teruk. Hamba ni dah kita suruh dia kerja, kita tak bayar gaji pula tu kat dia. Macam tu. Sahabat dalam kalangan hamba ni, ialah antaranya ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Ialah zaman, ini ialah sahabat dalam kalangan hamba. Pernah dengar tak? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah ni ialah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti semua orang pelik kan? Okey, murid-murid pelik kan? Okey, muazzin ni, apa muazzin? Muazzin ni ialah orang yang azan. Ialah orang yang melaungkan azan. Kalau awak dengar dekat masjid tu, orang yang melaungkan azan tu, kita panggilnya sebagai muazzin. Muazzin. Ataupun sekarang kan ada yang setengah kampung kan, macam kampung Ustazah, dia panggilnya Bilal. Bilal yang laungkan azan. Itu gelaran lah. Okey, tapi saya nak beritahu Bilal bin Rabah ini ialah muazzin Rasulullah. Maksudnya orang yang melaungkan azan. Seterusnya, hamba terawal memeluk Islam. Yang terawal memeluk Islam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah. Okey, jadi Bilal bin Rabah ni orang yang terawal memeluk Islam. Kemudian Bilal bin Rabah juga dijemur di padang pasir. Kenapa? Sebab tuan dia dapat tahu yang dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi dia punya tuan dia jemur seksa dia di tengah padang pasir dan kata kalau dia tak sebut, dia tidak beriman, baru dilepaskan. Tapi Bilal tidak. Bilal teguh dengan pendirian dia. Dia cakap dia beriman kepada Allah dan Rasulullah. Lagilah. Lepas tu dia kena seksa lagi. Seksa macam mana? Dia letakkan batu di atas dadanya. Kalau nak tahu cerita ni lebih lanjut, insyaAllah minggu depan baru saya ceritakan. Seterusnya, Bilal bin Rabah juga pernah menyertai perang Badar. Perang Badar ialah perang pertama orang Islam. Pernah menyertai perang Badar. Seterusnya, Bilal bin Rabah meninggal dunia pada 20 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Okey, sebelum Ustazah lupa, mesti ada yang tanyakan hijrah ni tahun apa? Hijrah ni ialah tahun Islam. Tahun Islam macam kita setelah tahun Islam kita ialah 1443 Hijrah. Dah lama dah. Jadi cerita-cerita tentang sahabat Nabi ni telah lama. Okey, seterusnya kita tengok sahabat Nabi dalam kalangan perempuan. Tengok sahabat Nabi kalangan perempuan. Okey, namanya ialah Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat. Atau kita panggil Sumayyah. Awak pernah dengar tak Sumayyah? Ada tak kawan-kawan awak nama Sumayyah? Okey. Sumayyah ni sangat-sangat, ceritanya sangat memberi kesan dalam kalangan orang Islam. Kenapa? Sebab, kita tengok yang pertama tu. Yang mati syahid. Ingat Sumayyah ialah wanita pertama yang mati syahid. Okey, nanti saya ceritakan. Yang kedua, ibu kepada Ammar bin Yasir. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Okey, yang ketiga ialah beliau dan suaminya Yasir bin
dibunuh dengan kejam. Kejamnya macam mana? Tengok yang seterusnya. Diseksa dan dijemur di padang pasir. Diseksa dan dijemur di padang pasir. Okey, dah satu hari tu, saya cerita secara ringkas lah. Suatu hari ni pembesar-pembesar musyrikin Mekah ni dia datang, dia ambil keluarga Sumayyah. Sumayyah, suaminya Yasir dan juga anaknya Ammar. Dia ambil, lepas tu dia letak dekat padang pasir. Dia cakap, dan dia diseksa. Dia cakap kalau nak lepaskan dirimu daripada diseksa, dia kena sebut perkataan-perkataan yang kufur. Maksudnya, dia tidak mengakui Nabi Muhammad dan tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Tapi Sumayyah tak. Sumayyah tetap teguh. Dia cakap Nabi Muhammad, dia cakap dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi, pembesar-pembesar ni pun marah, diseksa sampailah mereka dibunuh. Dan Sumayyah bin Khayyat ni merupakan wanita pertama mati syahid. Sebab apa mati syahid ni? Sebab dia mempertahankan agama. Mempertahankan agama. Dan Sumayyah ni meninggal dunia sebelum hijrah. Sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Mekah, daripada Mekah ke kota Madinah, dia sudah meninggal dunia. Okey, akhir sekali kita tengok sahabat dalam kalangan perempuan, dalam kalangan kanak-kanak. Okey, minta maaf. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi dalam kalangan kanak-kanak, iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Familiar tak? Nama Ali bin Abi Talib. Okey, Ali bin Abi Talib ni ialah sepupu Nabi. Sepupu Nabi Muhammad. Sepupu Nabi Muhammad maksudnya ialah anak kepada bapa saudara Nabi, namanya Abi Talib. Ingatkan sejarah sirah Nabi tentang Abi Talib yang sangat membantu Nabi ketika kecil. Lepas tu bila Nabi menyebarkan dia tak pernah menghalang Nabi. Abi Talib, jadi anak dia namanya Ali. Dia sepupu Nabi. Dan juga Ali bin Abi Talib ni ialah menantu Nabi Muhammad SAW. Kerana dia kahwin dengan anak Nabi Muhammad yang bernama, siapa tahu dia berkahwin dengan anak Nabi Muhammad yang mana? Okey, bagus. Dia berkahwin dengan anak Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Yang bernama Fatimah. Kemudian, kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Masa Ali kecil, dia yang pertama dia memeluk Islam daripada kalangan kanak-kanak. Okey, seterusnya Ali juga khalifah Islam keempat. Khalifah Islam yang keempat. Khalifah Islam yang keempat maksudnya lepas Nabi Muhammad meninggal dunia tadi, Abu Bakar ialah khalifah yang pertama. Khalifah ni ialah pemerintah. Jadi Ali ni ialah pemerintah yang keempat. Okey. Dan Ali juga ialah seorang panglima Islam yang gagah. Panglima ni ialah macam kita sekarang ni ialah general ataupun tentera. Tentera Islam yang paling gagah. Panglima ni pangkat dia lebih. Panglima Islam yang gagah. Ali meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Dia meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Okey, murid-murid. Sekian saja daripada Ustazah. Murid-murid kena ingat maksud tentang sahabat Nabi. Kemudian murid-murid kena ingat siapakah sahabat Nabi dalam kalangan lelaki, perempuan, hamba dan juga kanak-kanak. Okey murid-murid, Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini murid-murid dapat ingat dan amalkan. Okey, sekian saja daripada Ustazah. Terima kasih.